kata-kata nasihat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan man urziqa khamsan lam yuhram khamsan. Siapa yang Allah Ta'ala rezekikan kepadanya akan 5 perkara, pasti ia tidak akan terhalang daripada mendapatkan 5 perkara yang lain. Apakah 5 perkara yang akan dibalas dengan 5 perkara? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, man ruzika syukur lam yuhram az-ziyadah. Siapa yang Allah rezekikan dalam hidupnya banyak bersyukur, pasti dia tidak terhalang daripada mendapatkan az-ziyadah, tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur nescaya aku tambahkan nikmat bagimu. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara yang pertama yang pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat syukur yang Allah rezekikan dalam kehidupan seseorang. Maka syukur adalah jaminan daripada Allah. Siapa yang bersyukur, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat dalam kehidupan hamba tersebut. Dengan tafsiran ulama dengan 2 tambahan nikmat. Tambahan nikmat yang pertama adalah berupa bentuk. Semakin seorang itu dia bersyukur, semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur adalah nikmat dekat dengan Allah. Makin dia bersyukur, Allah Taala sibukkan kakinya pada jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bersyukur, Allah Taala sibukkan lisannya dengan zikrullah. Makin dia bersyukur, Allah Taala sibukkan dirinya dengan sahabat yang soleh dan solehah. Maka ini di antara tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan nikmat yang kedua bagi orang yang bersyukur adalah bagi orang yang bersyukur Allah tambahkan nikmat rezeki berupa bentuk rezeki dalam bentuk keuntungan dalam kehidupan dan rezeki anak-anak yang soleh dan solehah dan sebagainya. Semuanya ini kita akan dapat setelah kita bersyukur pada Allah. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha pada ayat yang terakhir, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu hendaklah engkau zahirkan, sebutkan sebagai tanda kamu bersyukur. Di antara cara kita nak bersyukur adalah dengan memperbanyakkan ungkit setiap nikmat pemberian Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ungkit, selagi itu kita tidak akan bersyukur. Jadi hari ini kita, yang jadi masalah kita hari ini, kita banyak ungkit nikmat orang, kita tak ungkit nikmat kita. Yang kita nampak hari ini adalah nikmat jiran sebelah kita tukar kereta baru. Yang kita nampak hari ini nikmat saudara kita dapat harta pusaka lebih daripada kita. Yang kita nampak hari ini adalah nikmat orang lain dapat anak, kita tak dapat anak. Dalam keadaan bila mana kita banyak ungkit nikmat orang, kita buta dengan nikmat kita sendiri, maka kita akan jadi hamba yang bersifat dengan hasad dengki. Lalu kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita diajar mengungkit nikmat yang ada dalam hidup kita. Tuan-tuan, kalau kita ungkit nikmat kita sendiri banyak, yang tak ada pada orang, yang hanya ada pada kita. Banyak tuan-tuan. Ya betul, bila kita tengok orang tersebut hidup je lagi kaya daripada kita. Harta dia lagi banyak. Tapi kalau kita ungkit rupanya, dia juga banyak penyakit. Kita walaupun tak kaya mana, tapi penyakit tak ada mana. Pagi-pagi bolehlah minum teh tarik, pasal kecil manis tak ada. Tengah hari boleh juga makan daging masak salai, pasal darah tinggi tak ada. Jadi maknanya, orang lain walaupun dia kaya, kadang-kadang kita tengok obat dia saja dah 2-3, 2-3 rajuk, 2-3 supik dah. Ada 2-3 plastik ubat saja. Jadi ada pun Allah Ta'ala berikan kepada kita, maknanya suatu nikmat yang kalau kita ungkit, tak ada pada orang. Tak ada pada orang. Ya betul, kita tengok dia ni, ada segala-galanya, tapi dia tak ada anak. Ini Allah Ta'ala berikan. Setiap orang ni Allah Ta'ala beri. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi,
dia menyatakan dalam satu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada seseorang, ada nikmat yang Allah Ta'ala tarik dalam kehidupan seseorang tersebut. Kita nampak dia dapat kelahiran cahaya mata baru. Tapi kita tak tahu berapa minggu yang lepas Allah matikan seorang yang paling dia sayang. Jadi maknanya ada benda yang Allah Ta'ala tarik daripada hidup seseorang dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada seseorang. Baru ni ada seorang hamba Allah, kontraktor, dia WhatsApp saya. Dia minta doa, dia kata, Ustaz, dia minta doa, saya kata, maknanya kita ke dalam hati kita kata nak minta doa apa lagi, pasal dia ni hidup dah ada macam-macam lah. Dengan kekayaan pun ada, anak, isteri, rumah pun ada. Kereta dia saja semua ada. Alphard ada, Mercedes ada, semua ada. Nombor plate dia saja semua single nombor plate lah. Nombor plate dia semua nombor 4 dia. Hatta nombor plate pekerja, kereta pekerja dia pun nombor 4 juga. Nombor plate saja pun dah mahal pada motosikal kita lagi. Jadi saya pun tanya dia nak doa apa. Dia kata, Ustaz doa lah, kata saya sekeluarga ni kena sihir. Kena santau. Kena santau, bila duk berubat dia kata Ustaz ni kena santau minyak dagu, dia kena minyak dagu. Minyak dagu ni kalau orang belah pantai timur, dia panggil minyak mati bunuh. Maknanya seseorang tu agar dia mati, tu je. Jadi saya dah melarat dah Ustaz. Tak sedar ke diri. Jadi tu sakit. Berapa ni terpaksa deaktif Facebook pun terpaksa buang dah. Kenapa? Kerana orang dengki. Jadi maknanya apa kita tengok? Walaupun hidup dia ada segala-galanya, tapi sakit. Jadi begitulah Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maka sebab itu, kita kena banyak ungkit nikmat Allah, baru kita bersyukur. Hatta tuan-tuan, kecil nikmat Allah Ta'ala yang kalau Allah Ta'ala ambil pun tak terbayar. Yang kita jarang bersyukur, tapi kalau Allah Ta'ala ambil nikmat tersebut, tak terbayar dengan duit yang ada dengan kita. Bagi contoh tuan-tuan, berapa ramai orang yang bersyukur dengan nikmat buah pinggang yang sihat, tak ramai. Sekali Allah Ta'ala tarik buah pinggang, rosak tuan-tuan, kena buat dialisis, kesian tuan-tuan. 3 kali seminggu kena dialisis. Setiap satu sesi lebih kurang 4 jam untuk dialisis. Cuci buah pinggang. Setiap minggu kena buat sebulan. Kalau tak dapat bantuan tuan-tuan, buat dekat klinik swasta, lebih kurang dalam RM3,800. Itu untuk 3 kali seminggu. Dialisis punya hal tuan-tuan. Itu kalau Allah Ta'ala tarik buah pinggang kita rosak. Saya pernah dijemput berkuliah di satu pusat dialisis. Pusat dialisis ni dia buat kuliah 3 kali sehari tuan-tuan. Kalah surau. 3 kali sehari. Sebab 3 sesi dialisis, dia akan buat 3 sesi kuliah. Jadi asalnya kita ingat dia suruh kuliahkan pada staf dia. Rupanya dia suruh kita kuliah pada pesakit dia. Yang duk terlentang sambil duk buat dialisis atas kursi tu, dia suruh kita kuliah. Jadi tukar tajuk lah hari tu, nak cakap bab lain, cakap bab mati je lah hari tu. Sebab yang dengar semua dah terlentang tu. Jadi, selesai kuliah saya pun cakap dengan doktor. Saya tanya doktor, diorang ni sampai bila kena buat dialisis? Dia cakap kat saya, ni doktor cakap kat saya, dia kata, Ustaz, dengan maaf ya saya cakap kat Ustaz, biasanya sampai matilah Ustaz. Kata. Dia cakap macam tu je. Biasanya macam tu. Saya pun minta maaf lah kalau ada orang kena dialisis. Tapi maknanya, dia kata, gitu tak boleh nak ubat dah. Selang berapa bulan lepas tu, ada seorang jemaah saya ni, kebetulan dia doktor pakar buah pinggang. Saya pun bercakap dengan dia, saya kata, doktor, orang sakit buah pinggang ni, memang tak boleh nak keluar daripada penyakit dia, daripada untuk tak dialisis. Dia pun cerita, dia kata, Ustaz, ada pesakit saya, umur 2 tahun dah kena dialisis. Buah pinggang dia, keturunan teruk buah pinggang rosak. Jadi, sampai budak ni umur dah 22 tahun dah, hidup dengan dialisis. Mudah kata, dia kata, Ustaz, memang susah. Kalau boleh pun dia kata, kalau ada orang yang nak derma buah pinggang. Itu pun kalau sesuai dengan kita. Kalau sesuai dengan darah kita, dia kata. Tapi biasanya payah Ustaz. Yang banyak orang duk buat, dia kata cara illegal. Cara haram lah tuan-tuan. Orang yang banyak duit, dia buat cara illegal. Dia beli buah pinggang daripada China, daripada India. Sebab kita ni hukum jual beli buah pinggang ni haram. Jadi maka dengan sebab itu, tapi kerana orang yang ada duit, dia buat. Maka, dia beli buah pinggang ni tuan-tuan, ikut kondisi. Kalau kondisi A, maka kadang-kadang mencecah 500,000. Setengah juta. Itu nilai yang buah pinggang yang jarang kita bersyukur. Ada yang makan 300,000, 400,000. Tengok apa beza pada kondisi buah pinggang yang dia dapat. Tapi tak tahulah buah pinggang tu daripada mana. Banduan mana yang dia bunuh, wallahualam pun kita tak tahu.
Jadi maknanya nak kata, begitulah keadaan orang yang jarang kita bersyukur dengan nikmat buah pinggang kita. Begitulah berapa ramai orang yang bersyukur dengan nikmat matanya yang boleh melihat dengan jelas. Tuan ada orang mata dia kabur. Mata kabur tuan nak suruh baik semula mata yang kabur. Ada seorang jemaah saya diceras. Dia buat pembedahan selaput mata ni. Saya tanya dia, Haji, berapa kos yang kena tanggung untuk dua-dua belah mata? Dia kata, Ustaz, yang saya kena ni Ustaz, dengan doktor tu, RM17,000 untuk sebelah mata. Dua belah mata dia kata dah RM30,000 lebih. Tu pun dia kata nasib baik company saya bayar. Dia kata. Dah. Bukan duit saya lah. Tapi nak katanya tuan-tuan, itu nilaian. Nilaian mata kita yang kabur. Yang kita nak repair balik. Tapi tak akan dapat sama dengan apa yang kita dapat asal. Tiap-tiap masa dia kena titik ubat mata. Tiap-tiap waktu dia kena titik ubat mata dia. Maknanya, begitu keadaan, satu nikmat yang jarang kita bersyukur. Sebab itu kita disebut, mungkinlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kita bersyukur. Tuan-tuan, kita kalau berterima kasih pada makhluk, kita akan ungkit jasa makhluk. Orang kerajaan yang pernah tolong kita, kita ungkit jasa kerajaan. Terima kasihlah sebab beri bantuan sekian-sekian. Sebab sekian-sekian waktu kami susah, bantuan ada sekian-sekian. Kita ungkit jasa kerana sebagai tanda terima kasih. Tuan Allah yang lebih berjasa kepada kita. Yang sepatutnya kita lebih berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana cara kita nak bersyukur? Nabi sebut dalam satu hadis yang disebut, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada setiap pagi kata Nabi, sendi-sendi kamu ini adalah sedekah. Bagaimana sendi kita boleh bersedekah? Pagi-pagi duit tak bawa. Payah nak bersedekah. Kita boleh sedekah dengan sendi kita. Maka pada sendi kita ni ada 360 sendi. Yang disebut ada 360 sendi. Satu sendi yang kita gerakkan ini, tuan-tuan, tidak di-charge walaupun 1 sen. 1 sen Allah Ta'ala tak minta. Kalau 360 sendi, nak gerakkan 1 sendi kena charge 1 sen sehari, tuan-tuan. Kalau nak terbayar kira RM3.60 untuk 360 sendi. Tak termasuk GST lagi. Contohlah. Jadi maknanya tak termasuk cukai lagi, RM3.60 kena bayar. Tu pun tak terbayar, tuan-tuan. Jadi maknanya Allah Ta'ala minta dalam keadaan tak ada apa bayaran. Cuma diminta bersyukur dengan sendi kita. Macam mana nak bersyukur? Kata Nabi SAW, fakullu tasbihatin sadaqah. Pagi-pagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ucapan tahmid kamu adalah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Ucapan takbir juga adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Tahlil pagi-pagi la ilaha illallah, la ilaha illallah pun sedekah. Sebab itu jangan kita tinggalkan zikir, tasbih, tahmid, takbir tiap kali semayang. Sebab itu tuan-tuan, kerugian seorang yang solat berjemaah apabila dia tidak bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali tiap kali solat. Kenapa? Kerana Nabi memberi satu jaminan dalam hadis yang sahih. Man sabbahallah fi dubur kulli salatin. Siapa-siapa bertasbih tiap-tiap kali lepas mayang, thalathan wa salasin, 33 kali. Wa hamidallah thalathan wa salasin, bertahmid pula 33 kali. Wa kabbarallah thalasan wa salasin, bertakbir pula 33 kali. Qala tamamal mi'ah, dicukupkan dengan bilangan yang ke-100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi beri jaminan dalam hadis yang sahih, siapa yang buat tiap-tiap kali salat, tuan-tuan, maka kata Nabi, Allah ampun dosanya sebanyak buih di lautan. Allah, tuan-tuan. Kalau satu waktu sebanyak itu dosa kita terampun, apakah hati kita tak tenang lagi, tuan-tuan? Lalu dosa sebanyak itu Allah Ta'ala ampun, apakah ada lagi saki-baki dosa dalam kehidupan kita? Kalau kita buat. Waktu saya dulu malah buat juga, tuan-tuan. Tapi bila saya tengok guru saya sendiri, tiap kali semayang, kalau imam tak buat, dia confirm buat. Kalau imam tak buat, saya duduk berhati. Kalau imam tak buat, dia akan buat. Bahkan dia pesan pada imam, dia kata, imam yang tak buat, imam yang tak berzikir selepas wirid, dia merugikan jemaah yang duk bayar dia allowance tiap-tiap bulan jadi imam. Maknanya, tuan-tuan, kita suruh dia jadi imam, patut dia bimbing kita dapat pahala lebih. Tiba-tiba kerana imam ni jahil,
imam ni tak ada pegangan, tak ada panduan, bagaimana nak mendapatkan pahala yang lebih? Maka yang rugi adalah imam dengan jemaah sekali. Sebab itu, maka dia kata jangan tinggal. Kerana kita tak tahu zuhur nanti sempat ke tak kita nak berzikir, tasbih, tahmid, takbir selepas solat zuhur. Belum tentu. Bayangkan tuan-tuan, kalau lepas subuh nanti, kita pun sarapan pagi, roti canai dekat kedai lepas ni, tiba-tiba terlekat roti canai, mati. Alhamdulillah, sempat juga tasbih, tahmid, takbir pagi tadi. Sempat dapat keampunan sebanyak buih di lautan. Sebelum mati menghadap Allah, terlekat roti canai itu. Jadi maknanya, kita tak tahu bila mati bila. Maka sebab itu bertasbih ini sebagai tanda sedekah. Kemudian kata Nabi, raka'atani yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat yang kamu kerjakan pada waktu duha, itu sedekah. Waktu semayang duha ni murah rezeki, sebab itu sedekah. Jadi maka dengan sebab itu, banyak lagi disebut setiap kebaikan yang kita buat setiap awal pagi adalah sedekah. Maka sebab itu, syukur dibalas dengan pemberian tambahan nikmat daripada Allah. Ya, syukur dengan harta kita tahu sedekah. Begitulah sebaliknya syukur dengan sendi-sendi kita dengan berbuat baik, ketaatan pada Allah Ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Abu Hurairah, man ruziqas sabr lam yuhram ats-tsawab. Siapa-siapa yang Allah rezekikan dalam hidupnya sabar, dia cepat sabar, dia banyak sabar, datang musibah dia tak pernah mengeluh, dia tetap dengan kesabarannya, iaitu maka disebut lagi lam yuhram as-sawab, pasti tidak terhalang daripada mendapatkan as-sawab, iaitu pahala yang tidak terhingga daripada Allah. Siapa yang memberi jaminan? Allah juga yang memberi jaminan. Kata Allah dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tak ada hisab, tak ada hitungan dan batas. Tuan-tuan, pahala solat berjemaah kita sedia maklum 27 kali ganda. Pahala baca Quran 1 huruf yang kita sebut 10 kebaikan. Maka kata Nabi, alif lam mim itu 3 huruf, 30 kebaikan kita dapat. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, dapat 190 kebaikan. Pahala sedekah mencecah 700 disebut dalam Quran. Tapi ada pun pahala sabar bighairi hisab, tak ada sebut berapa hisab dia, berapa iaitu had pahala sabar, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Sebab itu ni sabar tuan-tuan. Makin banyak sabar, makin tidak terhisap nilaian pahala yang kita dapat. Macam mana kita nak dapat pahala sabar ni? Kita mesti sabar pada 3 keadaan. Yang pertama, sabarnya kita saat kita buat taat pada Allah. Tuan-tuan nak dengar kuliah pagi ni kena sabar. Tak sabar tak boleh, tuan-tuan dia panah punggung. Dah ada orang tak sabar tak boleh. Tak kuliah lama-lama dia tengok ustaz ni lain macam je. Ada tuan-tuan dia kena sabar buat taat ni. Duduk dalam kuliah pun kena sabar. Ada satu tempat. Dia tak boleh ustaz lebih jam 8.30 malam, dia bangun dia sound ustaz tu tuan-tuan. Ada satu tempat. Saya dekat Selangor ni ada 2 tempat lah yang saya tahu ada orang jemaah yang sound ustaz tengah kuliah. Tapi saya tak nak sebut lah. Ni dua-dua ni masjid tuan-tuan. Dia boleh sound. Tapi tak kena hari saya lah tuan-tuan. Ada satu tempat tu, dia kata ustaz, sebaik ustaz berhenti awal malam ni. Sebab saya pun kuliah gantian tempat tersebut baru kali pertama. Saya kata, sebab jemaah kita ada seorang ni, kalau lewat dia pernah sound seorang ustaz tu. Saya kata, sound siap? Ya ustaz, dia pernah sound. Dia sound macam mana? Dia kata, lambat lagi ke nak berhenti? Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan, dia boleh sound macam tu. Saya kata, dah lama dah saya tak jumpa orang macam ni. Saya kata, yang saya tahu dulu dekat ada area satu tempat masjid tu. Pun macam tu juga. AJK nak jemput saya, dia kata, ustaz, masa tu insya masuk lewat sikit. Dia kata, ustaz, 8.30 ustaz kena berhenti dah ustaz. Ada seorang jemaah kita ni tak tahu apa penyakit dia. 8.30 dia mesti sound ustaz. Dia kata. Saya pun tak pergi. Dah 8 tahun dah tak pergi masjid tu. Tak tahu jemaah tu hidup ke mati tak lagi tak tahu. Sombongnya tuan-tuan. Tak nak dengar balik lah. Jadi maknanya ada orang tak boleh sabar tuan-tuan. Dia nak satu ilmu tapi dia tak boleh bersabar tuan-tuan, maka dia tak akan dapat. Tuan-tuan nak solat berjemaah kena sabar. Tak sabar tak boleh sembahyang berjemaah. Dia akan suka sembahyang seorang sebab cepat sudah. Cepat selesai sembahyang seorang ni, cepat selesai. Sembahyang jemaah kena tunggu untuk imam. Jadi maka dengan sebab itu orang yang hilang sabar dia tak boleh sembahyang berjemaah. Jadi orang yang banyak sembahyang dia banyak sabar.
Sebab tu, di antara orang yang paling sabar, Rasul. Kerana dia telah mewajibkan, Allah wajibkan ke atas dia qiyamul lail. Sebab tu dia boleh bangun qiyamul lail, lagi kuat sabar dia. Dan orang yang memang tak semayang, tuan-tuan, memang orang ni cepat panah barang. Itu Allah Ta'ala buat macam tu dah. Tuan-tuan kalau perasan, kalau orang tak semayang, jangan cari gaduh, tuan-tuan. Macam gaduh dengan orang gila jawab dia. Pasal apa? Sebab dia hilang sabar. Sebab dia tak semayang. Dengan Allah pun dia boleh biadab. Dengan tuan-tuan bukan setakat boleh marah makiamu, bunuh mungkin boleh. Pasal apa? Tak semayang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata ulama tafsir, kenapa sabar dengan semayang ni Allah letak dekat? Kerana orang yang hilang solatnya, dia hilang sabar. Kerana orang yang banyak semayangnya, dia banyak sabar dia. Lepas tu saya pernah bercakap dengan orang yang bekerja di pegawai mahkamah syariah. Dia kata, Ustaz, betul sungguh. Apa yang Ustaz sebut? Kadang-kadang perceraian yang berlaku di mahkamah adalah berpunca daripada orang tak semayang. Kebanyakannya dia kata begitu. Dan kes-kes perceraian bukan benda-benda besar pun. Benda yang remeh-temeh je pun bercerai. Antara yang berlaku di mahkamah syariah Malaysia kita ni, tuan-tuan, dikeluarkan dalam satu akhbar. Suami cerai isteri sebab kerana berebut remote television. Bodoh, tuan-tuan. Berebut remote TV boleh bercerai, kita fikir. Benda tak masuk akal. Kali suami nak tengok bola, bini pula nak tengok Korea. Nanti gaduh-gaduh, tuan-tuan, serabut punya hal, dicerai bini dia. Antara yang perceraian tak masuk akal, dia kata apa? Suami cerai isteri sebab bini masak tak sedap. Bini masak tak sedap, dicerai bini tu. Allah. Kerana bila cek-cek, tuan-tuan, tak semayang. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang banyak taat dia, sabar, nak buat taat ni dia kena sabar. Nak sedekah kena sabar, tuan-tuan. Beri hari ni bukan esok terus dapat. Akhirat baru dapat. Kemudian yang kedua, sabar yang macam mana, tuan-tuan? Sabar di atas jalan maksiat. Ada ruang buat maksiat. Ada peluang nak bercakap tentang keaiban orang. Orang ajak kita mengumpat tentang keaiban orang. Kita kata minta maaf lah. Aku kalau bercakap hal buruk tentang orang yang aku tak nak. Pasal aib aku sendiri pun banyak Allah Ta'ala tutup. Maka dia sembunyikan aib orang. Dia tahan diri dia. Tuan-tuan cakap aib orang ni seronok, tuan-tuan. Tapi kerana memikirkan dosa kita, aib kita yang tidak tertanggung, maka kita sabar tuan-tuan dapat pahala. Orang tawar kita duit rasuah. Kita kata minta maaf lah aku, berapa pun duit haram ni aku tak nak. Kerana aku teringat Ustaz pesan, satu duit haram masuk dalam perut anak bini ni bukan rezeki, ni bara api neraka Allah. Tuan-tuan, begitulah orang yang sabar di atas jalan maksiat. Dia berpeluang buat maksiat, dia sabar. Kemudian sabar di atas jalan takdir Allah, ujian Allah, ni pun dapat pahala. Ni pun payah, tuan-tuan. Sabar bila diberikan ujian sakit. Sabar di saat diberikan ujian, segala macam ujian, kita bersabar. Yang ni pun payah. Sebab ni dia kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata guru saya, minimum kesabaran dalam menghadapi ujian Allah adalah setakat reda saja. Ni yang sabar paling cak ayam sekali, tuan-tuan. Setakat reda je lah. Anak mati reda je lah. Dia kata kalau tak reda bukan hidup balik pun. Jadi ni dapat pahala dah, tapi tak banyak mana. Tapi ada orang yang maksimum kesabaran dia, kesabaran yang paling tinggi dia boskan setakat sabar dan reda, tetapi dia boleh tersenyum gembira dengan takdir Allah. Yang ni satu dalam sejuta dia, tuan-tuan. Allah beri sakit pun senyum lagi. Ada hari ni, tuan-tuan, sakit senyum lagi. Kalau ada, kita akan tanya balik, Haji silap makan pil kuda ke pagi tadi? Tertelan pil kuda ke minum ketum ke macam mana yang mabuk sangat ni? Orang lain sakit bukan main muka macam, muka macam apa dah, Haji boleh senyum dengan sakit. Tuan-tuan, ada ke orang boleh senyum dengan sakit? Ada, tuan-tuan. Ramai, nak cerita ni banyak cerita. Tapi salah satunya Saidina Imran bin Husain, sahabat Rasulullah. Terkena penyakit stroke angin ahmar. Bertahun lamanya. Tak boleh bangun, tuan-tuan. Tiap kali anak saudara dia ziarah dia, dia kata, wahai pak saudaraku Imran, tak adalah orang paling pelik. Kamu orang paling pelik sekali. Boleh tersenyum gembira saat ditimpa musibah yang lagi teruk pada orang. Maka apa jawapan Imran yang membuatkan anak saudaranya terdiam? Mana mungkin aku tidak bergembira dengan setiap hadiah daripada Allah. Tidakkah sakit itu datang daripada Allah? Mana kalau aku tak suka, berarti aku tak suka pemberian Allah. Tuan-tuan, begitu jawapan yang ringkas. Sehingga bukan saja orang yang ziarah dia waktu dia sakit, kata Imran, malaikat juga ziarah aku waktu aku sakit.
Kalau kamu nak dengar suara malaikat, kamu tunggu sekejap. Tiba-tiba anak saudara dia terdengar satu suara memberi salam. Assalamualaikum. Itulah dia suara malaikat. Tuan-tuan Allah. Allah muliakan orang yang bersabar. Sebab itu tuan-tuan, siapa dia sabar, Allah berikan kepadanya iaitu pahala yang tidak terhingga. Yang ketiga kata Abu Hurairah, man ruziqat taubah lam yuhram al-qabul. Siapa yang Allah rezekikan dalam hidupnya banyak bertaubat, suka bertaubat, segera bertaubat, tidak suka bertangguh dalam urusan taubat, lam yuhram al-qabul. Confirm Allah Ta'ala nak beri penerimaan taubat dalam kehidupan. Tuan-tuan, di antara jaminan daripada Allah, wa huwallazi yaqbalu taubah an ibadih, dialah yang maha menerima taubat dari segala hamba-hambanya, maka adalah salah satunya jaminan penerimaan taubat kita. Sebab itu yang kita kena segera adalah taubat. Yang kita kena minta, Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikanlah kami di kalangan orang yang bertaubat. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, taubat ni adalah rezeki daripada Allah. Tak semua orang yang segera taubatnya. Ada orang, dia lebih seronok di dalam maksiatnya. Sebab itu syaitan ni tuan-tuan, salah satu jarum syaitan disebut di dalam bisikan iblis, iaitu di antaranya, dia akan membisikkan, membanding-banding usia kita agar kita lambatkan taubat. Umur kita dah 80, syaitan bisik, dia kata, relax lah, kamu baru 80, ayah kamu mati 140. Dah. Kamu baru 79. Jiran sebelah umur 85 tak mati lagi. Jadi maknanya syaitan membisik-bisikkan. Sehingga kita rasa okey lah. Sehingga dalam keadaan penangguhan taubat kita, rupanya berapa ramai kata hukama yang menangguh taubatnya pada malam hari, dia kata tak apalah, esok aku taubat lah. Rupa-rupanya itulah tidur terakhirnya di dunia ini. Lalu dia bangkit, dia melihat satu alam lain, iaitu barzakh. Tuan-tuan, kita tak tahu bila kita mati. Batu taubat, segera bertaubat. Mengucap, kena sentiasa mengucap. Oh, ni seorang jemaah saya meninggal dunia. Bukan waktu saya kuliah, waktu kawal sahabat-sahabat saya kuliah, meninggal dunia tengah dengar kuliah maghrib. Barangkali dia rasa letih, dia tertidur kat bahagian luar masjid. Bila orang nak gerak, nak semayang isyak, tiba-tiba dah tak ada dah. Tak ada dah, meninggal dunia. Lepas tu saya pesan pada jemaah, nak tidur dalam kuliah pun mengucap, saya kata. Nak tidur dalam kuliah pun mengucap, kam bangun nanti tak bangun-bangun, tuan-tuan. Terus tak jadi tidur, tuan-tuan. Jadi nak kata apa, tuan-tuan? Mana saja, sebab tu jangan ditangguh taubat kita. Maka sebab itu, kata Sayyidina Abu Hurairah lagi yang keempat, man ruziqal istighfar. Siapa yang Allah rezekikan dalam hidupnya istighfar, lam yuhram al-maghfirah. Pasti Allah Ta'ala akan balas dengan keampunan. Allah sebut dalam surah Nuh, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah keampunan pada Tuhan kamu, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Tuan-tuan, perbanyakkan istighfar. Sebab itu, siapa yang boleh beristighfar ni adalah rezeki daripada Allah. Ada orang, mulut dia kencang kalau bak sembang tentang fitnah. Mulut dia kencang kalau duduk sebat, duduk cakap tentang benda-benda lucah. Tapi bila beristighfar, tuan-tuan, mulutnya jadi bisu, tuan-tuan. Lidahnya jadi kelu. Sebab itu, tuan-tuan, siapa yang boleh beristighfar? Orang yang Allah Ta'ala rezekikan sahaja. Lepas tu kita kena minta Allah maja'alna minal mustaghfirin. Jadilah kami ni di kalangan orang yang beristighfar, ya Allah. Paling-paling ringkah, tuan-tuan, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling-paling ringkah, itulah paling-paling ringkah, tak apalah. Setiap hari 100 kali saya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bukan susah, tuan-tuan. Tapi sebab apa jadi susah? Mulut kita duk banyak cakap tentang dosa, tuan-tuan. Sebab itu mulut yang sibuk, sibuk melakukan maksiat kepada Allah. Mulut yang ini, tuan-tuan, jangan harap dia mampu minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab itu maka istighfar. Confirm Allah Ta'ala. Siapa yang memperbanyakkan istighfar, dia paksa, tuan-tuan, mulut dia beristighfar. Itu tanda Allah Ta'ala nak pilih dia mati dalam keadaan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita menyaksikan orang sekeliling kita. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan, perkara terakhir yang disebut daripada mulut dia sebelum dia mati, tuan-tuan, tahu apa dia? Dia mencarut, tuan-tuan. Sampai orang yang duduk di sisi waktu dia nazak, tak tergamak nak dengar perkataan dia, lalu dia mati dengan perkataan tersebut, tuan-tuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Seorang itu dia mati berdasarkan perkataan apa dia selalu sibuk waktu dia hidup.
Kalau kita ni orang yang sibuk beristighfar, alhamdulillah. Apatah lagi kalau kita melazimi sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Maka lagilah tuan-tuan. Maka sebab itu istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Abu Hurairah, yaitu man ruziqad du'a lam yuhram al-ijabah. Siapa yang Allah rezeki dalam hidupnya suka berdoa, suka bermunajat, pasti tidak terhalang daripada mendapatkan al-ijabah, mustajabnya doa di sisi Allah. Kerana jaminan daripada Allah dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum. Mohonlah, mintalah kepadaku, kata Allah, nescaya aku perkenankan doa kamu. Tuan-tuan, pemakbulan Allah adalah yang paling dahsyat. Berarti siapa yang tidak yakin dengan pemakbulan daripada Allah, kufur dia pada Allah. Tuan-tuan, kalau dia doa, dia rasa, Allah Ta'ala boleh makbul kata aku ni. Dia tak yakin dengan pemakbulan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ini dosa, tuan-tuan. Dosa kita tidak yakin dengan pemakbulan daripada Allah. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bahawa aku tidak bimbang soal pemakbulan doa. Kerana aku yakin doa confirm makbul. Tapi yang aku bimbang, nak berdoa pun aku rasa sibuk. Ini kita bimbang, tuan-tuan. Nak doa pun rasa malah. Bukan kita bimbang doa tak makbul. Yang kita bimbang nak doa pun tak ada masa. Kadang-kadang Tok Imam baru bagi salam belah kanan, makmum dah atas motosikal dah. Oh, laju dia lagi. Tak sempat nak doa. Habis dia kata doa lah lepas sembahyang. Dia kata apa doa-doa. Bukan sunnah Nabi doa lepas sembahyang, dia kata. Ada orang yang berhujah macam tu. Dia kata bukan sunnah Nabi. Nabi mana buat doa lepas sembahyang? Baik, saya kata betul Nabi tak buat doa lepas sembahyang. Tapi Nabi kaki berdoa. Nabi nak perang, Nabi doa. Nabi nak buat sekian-sekian, Nabi doa. Kita kalau tak doa lepas sembahyang, mampu tak doa dah, saya kata. Kita kalau lepas sembahyang tak doa, tuan-tuan, waktu lain lagilah tak doa. Tu kita. Nak banding dengan Nabi pun agak-agak lah, saya kata. Nabi ni memang kaki doa, tuan-tuan. Walaupun doa Nabi ni kadang Nabi tak buat lepas sembahyang. Tapi malam sebelum Nabi nak perang, Nabi berdoa. Jadi maka dengan sebab itu, tuan-tuan, doa ni mustajabnya cukup hebat. Sebab tu siapa yang Allah Ta'ala berikan satu-satu, dia minta dengan Allah banyak-banyak, itu tanda Allah nak beri sungguh. Tuan-tuan, pemakbulan Allah Ta'ala ni melampaui pada akal fikiran kita yang waras. Satu kisah, tuan-tuan, saya balik daripada umrah sebelum Covid, bawa jemaah. Jadi, waktu nak balik daripada airport Jeddah, nak balik ke KLIA, direct flight, tak ada transit mana-mana. Jadi dalam kapal terbang saya ni dengan berapa orang jemaah. Jadi ada seorang jemaah daripada kumpulan jemaah yang lain, seorang lelaki umur 40-50-an macam tu. Dia waktu awal-awal dia naik kapal terbang kat Jeddah tu dah macam orang kena demam. Dia pakai baju sejuk, dalam keadaan memang nampak dia tak larat dah. Tapi bila kapal terbang dah terbang beberapa jam, tiba-tiba dia makin tenat lagi. Terpaksa bawa ke bahagian belakang, surau kecil bahagian belakang, dibaringkan bahagian belakang, doktor duk cek dia. Ulang alik doktor cek dia. Sehingga doktor beritahu pada pilot, kalau tak mendarat, lelaki ni boleh mati, dia kata. Kalau nak mendarat, tunggu mendarat kat KLIA, memang tak sempat. Jadi, memang dah nazak betul. Beritahu kat pilot buat pengumuman, tuan-tuan, kita akan buat pendaratan segera. Tuan-tuan, tak sampai 5 minit, dia turun terus, tuan-tuan. Kita pun berdebar, tuan-tuan. Tak pernah lagi aku naik kapal terbang ni, ada pendaratan kecemasan macam ni. Kapal terbang kat Yaman, saya naik paling teruk pun tak ada macam ni. Jadi tuan-tuan, turun-turun tu, mendarat di airport India. Sampai di airport India, dia pun, ambulans dah tunggu dah, ambil lelaki ni, bawa ke hospital berdekatan, selang beberapa jam, datang semula, dalam keadaan lelaki ni sihat, walafiat, boleh sembang, boleh senyum. Sihat, tuan-tuan. Terkejut itu. Jadi, yang paling terkejut, tuan-tuan, bila sahabat satu jemaah, sebab lelaki ni kebetulan dia duduk depan saya. Seat dia betul-betul depan saya. Jadi, kawan sama jemaah, dia ni duduk sembang. Dia kata, itulah waktu dia duduk kat Mekah baru ni. Sebelum dia balik, dia duduk gurau dengan kami yang dia kata rasa macam dah lama dah nak singgah dekat India, dia kata. Tuan-tuan, saya tanya balik, betul ke dia cakap macam tu? Ya, dia duduk sembang dengan kami macam tu. Dia duduk gurau dengan kami. Saya dengar, tuan-tuan, saya terkejut. Tuan-tuan, dia kata dia macam nak mendarat kat India ni. Dia kata macam balik nak singgah kat India. Macam tu lah, tuan-tuan, dia duduk gurau, tuan-tuan. Allah Ta'ala takdir, tuan-tuan. Dia singgah sungguh di India, tuan-tuan. Bukan dia seorang. Mengaku-aku sekali singgah, tuan-tuan.
Satu kapal terbang singgah sebab kerana dia, tuan-tuan. Lepas singgah, sihat wal afiat. Saya dengar, tuan-tuan, sepelik itu pun Allah boleh makbul. Kita kata menyesal sungguh, kita doa banyak-banyak. Nah, dah. Jadi maknanya, tuan-tuan, jangan buat main dengan doa. Jangan buat main. Tuan-tuan naik kapal terbang, bukan boleh transit suka-suka hati. Bukan boleh beritahu kat pilot, rasa nak terberak, boleh singgah sekejap tak kat India? Tak boleh, tuan-tuan. Melainkan di antara nyawa saja boleh singgah. Memang kawan ni memang nazak betul. Ada maknanya, tuan-tuan, sepelik itu saya fikir Allah. Lepas tu tuan-tuan jangan buat main dengan doa. Apatah lagi kalau tuan-tuan doa itu di tempat yang paling makbul. Waktu yang paling mustajab. Ni nak masuk bulan Ramadan, jangan persia-siakan doa. Lepas tu tuan-tuan jangan. Ada orang pergi umrah, dia tak jaga mulut. Lepas tu saya pesan pada jemaah, jagalah mulut, saya kata. Ada orang dia pergi umrah, dia komplain makanan hotel. Dia kata, apa benda makanan hotel ni tak sedap sangat ni. Tak padan dengan bayar. Tuan-tuan, sepanjang dia buat umrah, semua makanan dia jadi tak sedap. Luar hotel tak sedap, pergi tempat ni tak sedap. Nasib baik balik Malaysia semula sedap, tuan-tuan. Jadi sebab tu, tuan-tuan. Baru ni, jemaah saya di Dungun. Dia pergi haji. Jadi kebetulan satu jemaah dengan dia tu, dia cakap apa? Masa pergi haji baru ni. Haji yang terdekat baru. Dia kata, saya rasa pergi haji ni rasa nak makan. Dia kata. Dia cakap macam tu. Dah. Sebab dengar kata makanan sedap je ni. Dah nasi unta ada, nasi kambing ada. Dah. Semua nasi ada. Dia rasa, nak rasa semua makanan, dia kata. Last kali apa jadi ke hamba Allah? Orang sibuk nak buat umrah tanya, mana pergi kawan ni? Duduk kedai makan. Mana pergi? Duduk kedai makan. Makan je, tuan-tuan, memanjang. Sebab dia memang niat nak makan, tuan-tuan. Lepas tu saya pesan pada jemaah, niat kita bukan nak melancong, bukan nak ambil gambar. Orang niat nak ambil gambar, tuan-tuan. Gambarlah memanjang dia duduk ambil. Tapi kalau dia niat nak buat kebaikan, ketaatan, ubudiah kepada Allah, dia akan dapat, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, doa ni jangan buat main. Kata ulama, siapa yang Allah nak beri dia jadi calon ahli syurga, atas dunia lagi dia selalu minta syurga dengan Allah. Siapa yang kalau dia calon neraka, tuan-tuan, atas dunia lagi dia tak pernah minta syurga dengan Allah Ta'ala. Lepas tu tiap kali lepas semayang jangan tinggal Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa ni jangan tinggal walaupun doa ni imam selalu baca amin je, tuan-tuan. Kerana itu tanda Allah nak beri syurga pada kita. Ni sebab tu pagi yang mulia ni, tuan-tuan, kalau kita doa sungguh-sungguh dalam pagi bulan Syakban yang mulia ni, tuan-tuan, ya Allah, jadikanlah seluruh ahli jemaah yang berhimpun dalam surau Haji Maksum pada pagi yang mulia ini, ya Allah, terhimpun di dalam syurga Firdaus tanpa hisab di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, insya-Allah wajah yang ada depan saya yakin wajah tuan-tuan juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, amin. Sebab tu tuan-tuan doalah dengan yakin. Tuan-tuan nak apa minta. Tuan-tuan nak kaya ke nak anak soleh, minta, tak ada masalah. Cuma minta dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Pemakbulan Allah adalah yang paling terbaik. Sebab tu, tuan-tuan, apa yang kita nak, kita minta. Saya sendiri, tuan-tuan, alhamdulillah. Saya sendiri, saya ada buat tahfiz, tuan-tuan. Tahfiz percuma di Seksyen 7. Dah 2017, dulu kita beroperasi di Setialab. Lepas tu kita beroperasi di Seksyen 7. Secara percuma, dah 5 tahun lebih. Tiap-tiap bulan pelajar saya tak kena yuran walaupun 1 sen. Kalau anak yatim, fakir, miskin, kita siap tanggung dengan duit saku, dengan siap sekali dengan jubah kelengkapannya. Sampaikan orang pelik. Orang tanya saya, Ustaz ambil duit kok celah mana? Sebab saya habis kos overhead, tuan-tuan, 20,000 sebulan tak kurang. Tiap-tiap bulan. Tak kurang 20,000 sebulan. Sampai orang tanya saya pelik, dia kata, Ustaz ambil duit celah mana? Saya kata, nak pelik apanya, saya kata. Budak saya bukan judi, saya kata. Budak saya menghafal Quran. Kalau orang yang siang malam judi, siang malam tu buat maksiat pun, tiap-tiap hari boleh makan roti canai, nasi lemak, takkan budak saya tak boleh makan, saya kata. Saya jawab macam tu je, tuan-tuan. Cuma yuran belajar saya kata apa, tuan-tuan? Setiap hari ada 4 surah ni dia wajib baca, tuan-tuan, sebagai yuran dia. Waqiah, Jadah, Yasin, Al-Mulk, tuan-tuan. 4 surah ni wajib dia baca. Saya kata itulah yuran kamu kat sini yang lebih mahal daripada duit yang kamu nak bayar. Alhamdulillah, tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan kita buat cuma sampai hari ni tak pernah kita miss bayar gaji guru-guru kita, tak pernah. Alhamdulillah, rezeki Allah. Sebelum saya buka tu, sebelum saya dapat rumah tu, saya menyewa di Setialab. Sehingga waktu tu saya minta sahabat saya berdoa, jadi mutawif dekat Mekah, berdoa di Mekah. Saya minta budak-budak saya buat doa sembahyang hajat untuk dipermudahkan, sebab saya kata saya nak beli bangunan, satu bangunan.
Tiba-tiba tuan-tuan, satu pagi hari Sabtu rasanya, saya sudah kuliah subuh. Macam ni lah tuan-tuan. Sudah kuliah subuh. Cakap dengan seorang hamba Allah. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak buat tahfiz percuma, Ustaz try tengok rumah saya kat seksyen 7. Kalau Ustaz berkenan, Ustaz ambil lah, dia kata. Dia cakap macam tu. Saya kata, okey lah, saya kata. Saya pun tak teringat lama-lama, dia pun WhatsApp balik. Saya kata, Ustaz jadi tak ni nak ni? Ni nak bagi sungguh ni, saya kata. Ingat main-main je. Saya pun kata, okey lah. Saya pun telefon lori daripada Setia Alam ni. Saya suruh pergi angkut barang, pindah terus, saya kata. Pindah, Alhamdulillah, boleh duduk sampai hari ni. Free, tuan-tuan. Rumah corner lot dekat Shah Alam seksyen 7 yang saya tengok nilaian harga dia, tuan-tuan, tak kurang 950,000 hari ni. Tak kurang, tuan-tuan, rumah tu. Maknanya Allah bagi free, ya, tuan. Allah Ta'ala bagi free. Nak kata sekali Allah Ta'ala makbul doa kita dahsyat, tuan-tuan. Jangan silap faham pula, jangan kata doa boleh dapat rumah sebiji, tuan-tuan. Tak kena dia doa tak dapat rumah, dia cakap celaka punya Ustaz Luqman kata. Pagi-pagi dah tipu orang sini kata. Nak katanya tuan-tuan pemakbulan Allah dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, doalah pada Allah. Tuan-tuan nak apa minta doa. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, moga-moga kita 5 perkara ni Allah rezeki dalam kehidupan kita, yang kita tak akan terlepas melakukan 5 perkara ni. Allahumma ja'alna minasyakirin, ya Allah jadikanlah kami orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikanlah kami orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikanlah kami orang yang sentiasa bertaubat. Itulah doa kita pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi setakat itulah tuan-tuan sebagai kosiar ringkah. Kuliah subuh tak boleh lama, dia tengok muka saya dah macam nasi lemak dah. Dah, sekejap je. Jadi saya kira ni kali pertama kot saya mari ke Surau Maksum ni. Sebab kebetulan saya pun ada kuliah duha di Bukit Kerayung. Jadi itu kebetulan satu hala lah. Saya kira. Jadi tuan-tuan, saya nama diberi Muhammad Luqman Daud. Asal daripada Terengganu, tuan-tuan. Asal daripada Terengganu. Jadi menyawanya di sebelah Bukit Bandaraya Shah Alam. Jadi sekarang ni kita dah buat tahfiz satu di seksyen 7. Kalau tuan-tuan ada anak yatim, fakir miskin, ataupun anak umur 8 ke 13 tahun yang lelaki lah, berminat nak hafal Quran, tak mampu nak bayar yuran, boleh datang. Ada 2-3 kekosongan lagi kat tempat saya. Jadi kalau nak, asalkan dia minat je lah, tak ada masalah. Dia minat, datang. Datang temuduga dululah. Dia akan temuduga. Yang penting anak tu minat. Tapi banyak datang ni anak tak minat, ayah yang minat. Saya kata kalau ayah yang minat, biar ayah tu masuk tahfiz saya. Anak tak payah masuk, saya kata. Pasal ayah minat susah, tuan-tuan. Anak tak minat, Allah, lari terus. Bayangkan seksyen 7 dia lari Sapanu, Pandamaran, tuan-tuan. Sedar-sedar pukul 12 malam sampai rumah. Tuan-tuan, kita ni dah hampir nak report polis. Saya kata kat mak dia, tunggu 24 jam. 24 jam saya kata, kalau tak balik juga, saya kata buat report, saya kata. Pasal apa? Mak yang minat. Anak tak minat. Saya kata kalau mak yang minat, biar mak je lah masuk tahfiz saya kata. Jadi sebab tu tuan-tuan, sekarang ni saya dah buat tahfiz di tanah wakaf di Terengganu. Orang wakaf tanah sekarang ni yang kita duk buat. Selepas kita buat di Shah Alam ni, ada seorang hamba Allah, dia tengok saya buat tu. Sebab kita duk cari tanah sekitar sini pun susah, mahal harga dia. Dan saya pun orang Terengganu juga. Jadi seorang jemaah saya, dia kata macam ni lah Ustaz. Kalau ada orang nak wakaf tanah kat Ustaz, Ustaz nak tak? Saya tanya kat Terengganu. Dia kata kat Terengganu. Saya tanya dia, daerah mana kat Terengganu? Jadi dia pun tanya saya balik. Dia kata, Ustaz nak pilih lah, Ustaz nak daerah mana? Dia tanya saya. Saya kata, kawan ni banyak tanah sungguh. Dia kata, tak apalah, saya pergi rumah lah, saya kata. Pergi rumah, tuan-tuan, dia lembang. Dia punya peta-peta tanah yang dia ada ni, yang berlorek tu semua tanah dia. Dia kata, Ustaz pilih lah, Ustaz nak tanah mana? Jadi saya pilih-pilih tanah di kampung Atas Tul. Dekat nasi dagang Atas Tul. Siapa-siapa pernah makan nasi dagang Atas Tul lah. Ada tanah wakaf yang tepi sungai. Sebab tepi sungai. Saya pilih tanah kat situ untuk kita buat kompleks. Sekarang ni kita buat surau dulu, tuan-tuan. Nak buat surau. InsyaAllah lepas raya nanti kita nak buat 40 unit pondok untuk orang pencen. Orang-orang warga mas. Kalau orang Meru ni nak duduk pondok tepi sungai. Nak mengaji. Maka kita buat pondok untuk orang tua. Itu kita buatlah. Boleh duduk, tak ada masalah. Asalkan duduk mengaji je. Tak mengaji aku rotan juga, tua tak tua pun. Itu yang kita buat sekarang ni, tuan-tuan. Doa-doa lah. Dipermudahkan urusan kami. Dan kalau tetap berminat nak wakaf untuk ni, dengan saya ni ada satu lot wakaf, satu lot RM50.
Atau tak nak transfer pun boleh. Ada nombor akaun, nombor telefon saya pun ada kat sini. Dan paling penting, doa lah itu yang paling penting, dipermudahkan urusan kami ni dunia dan akhirat. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang tu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ni, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.